Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah kita ini yang berkenaan dengan 132 langkah penyucian jiwa. 132 langkah penyucian jiwa. Okey. Baik, yang nampak ada bagi salam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, insyaAllah malam ni kita akan mula dengan kita akan sambung kepada tajuk yang kedua, tajuk pelajaran yang kedua daripada 132 pelajaran ataupun 132 langkah penyucian jiwa karangan Allahyarham Al-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Baik, kita lihat pada muka surat 3 pada malam ni. Bagi yang ada kitab, bagi yang ada buku, kita lihat tuan-tuan semua. Tajuk malam ni kita akan mulakan dengan tajuk iaitu usaha menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka yang terpilih menerima hidayah. Usaha menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka yang terpilih menerima hidayah. Okey. Jadi kita disuruh untuk berusaha untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan makna kita sampai ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya sampai ni kita sampai ke suatu tempat dah. Kerana kalimah sampai ini maksudnya kita boleh sampai, yakni kita boleh ingat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Jadi ulama-ulama dalam bab membicarakan hati ini mereka memanggil hadir, hudur ataupun hadir, iaitu dia boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita kata mudah macam ni lah. Hadir ni. Kalau seorang cikgu duduk dalam kelas, jadi cikgu tanya anak-anak murid dia, kan, Muhammad hadir, mana ada di situ? Hadir itu mana ada di situ, kan? Orang lain, Ali tak hadir, mana tak ada di situ. Jadi hadir ni maknanya ada. Jadi sehingga kita rasakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada. Merasakan Allah Ta'ala itu memang ada, tetapi merasakan Allah Ta'ala itu ada, itu yang payahnya. Yang lain tu senang je. Nak rasa Allah Ta'ala itu ada, itu yang payah. Contoh kita dapat musibah lah. Kita dapat musibah, kita dapat benda susah, kepayahan, kesengsaraan. Kita rasa bahawasanya benda itu datang daripada Allah Ta'ala. Itu dia panggil sampai kepada Allah Ta'ala. Itu bukan sampai betul lagi, tapi maknanya peringkat, orang kata permulaan dia. Jadi untuk itu kita kena berusaha untuk sampai kepada Allah Subhanahu Taala dan mereka yang terpilih menerima hidayah. Ada juga orang yang Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala memang pilih dia secara orang kata dia tak ada berusaha apa,
dia tidak ada mujahadah apa, tetapi Allah Ta'ala pilih dia. Jadi, kalau di dalam istilah ilmu tasawuf, orang ini yang berusaha ini dia dipanggil sebagai salik. Salik. Jamak dia salikun atau salikin. Jadi sebab itu Imam Syekh Abdul Samad Al-Filmbani dia karang kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin bermakna petunjuk bagi orang yang salik. Maksudnya di dalam kitab itu diceritakan kepada kita bagaimana kita nak berusaha untuk dapatkan hidayah. Jadi dibuat jadual. Jadualnya daripada bangun tidur, apa kena buat. Dalam kitab Hidayatus Salikin tu setiap. Kalau bangun tidur nak kena buat apa? Okey, pakai terompah dulu, masuk dalam bilik air. Kan? Sebelum daripada tu bangun tidur baca doa dulu. Selepas baca doa, sugi, masuk dalam bilik air. Ambil semayang, mandi dan sebagainya. Keluar, kemudian semayang qiyamul lail, semayang tahajud dan sebagainya. Lepas tu masuk subuh, apa kena buat? Buat apa bila dah masuk subuh? Lepas pada subuh, apa kena buat? Lepas pada waktu duha, apa kena buat? Zuhur, apa buat? Asar, apa buat? Maghrib, apa buat? Isyak, apa buat? Lepas isyak, apa buat? Tidur, lepas tidur, bangun balik. Sehinggalah berpusing satu pusingan. Jadi pusingan ini dia panggil jadual. Jadual ni orang salik, orang yang kita panggil orang yang berusaha tadi ni, golongan pertama ni, dia kena buat benda ini untuk dapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia kena berusaha. Ini dia punya usaha. Dengan dia buat jadual hidup dia. Jadi, orang-orang yang berjaya, dia ada jadual hidup dia. Bukan kata berjaya dalam urusan dunia saja. Berjaya dalam urusan akhirat lagilah kena ada jadual hidupnya. Cuba kita tanya orang yang dah berjaya dalam hidup. Orang yang berjaya dalam bisnes. Orang yang maju dalam perniagaan dan sebagainya. Biasanya mereka ni dia ada disiplin dia. Maknanya setiap hari dia kena masuk office. Kan, masuk office pukul berapa? Kan, kalau duduk di office berapa jam? Walaupun dia bos, walaupun dia bukan dia kata aku bos ni duduk kat rumah jelah tidur-tidur dan sebagainya. Dah, dia ada jadual dia ada disiplin dia. Begitu juga orang yang nak berjaya dalam urusan akhirat ni, nak sampai kepada Allah, nak berjaya dalam urusan akhirat ni, dia kena ada disiplin dia. Dan disiplin ini, jadual ini memang telah disusun oleh para ulama mengikut kesesuaian anak murid dia masing-masing. Contoh, Imam Ghazali susun dalam kitab Bidayatul Hidayah. Syekh Abdul Samad Al-Filmbani terjemah Bidayatul Hidayah, kemudian tambahkan sikit jadi Hidayatus Salikin. Dan banyak ulama-ulama buat jadual kehidupan kita, tuan-tuan semua. Macam mana kita nak bermula daripada bangun tidur, pukul berapa nak bangun tidur. So itu Hidayatus Salikin tu, jadi kena baca lah. Kalau Hidayatus Salikin tu kena baca. Kalau kita orang Melayu, Hidayatus Salikin lah. Sebab itu dalam Hidayatus Salikin tu, kalau tuan-tuan baca, dia tulis apa? Tidak patut bagi orang yang nak mendapat kejayaan di akhirat, dia bangun selepas azan subuh. Dah. Mula-mula lagi kita nak buat tu rasanya dah tak lulus dah kita ni nak dapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Tidak patut bagi orang yang nakkan kejayaan di akhirat bangun selepas azan subuh. Bukan bangun lepas habis subuh. Lepas azan subuh pun dah tak patut dah. Itu dalam Hidayatus Salikin. Tengok balik ada benda tu. Kemudian tuan-tuan semua, ulama macam-macam dia buat jadual dia, tak ada masalah. Itu salah satu contoh lah yang dibuat oleh Imam Ghazali dan juga Syekh Abdul Samad Al-Filmbani. Tuan-tuan boleh buat sendiri, tuan-tuan semua. Kan? Ataupun kita tanya ulama. Sebagai contoh, jadual yang telah dibuat oleh Allahyarham Datuk Ismail Kamus, yang banyak orang share di Facebook dan sebagainya. Kan? Sepintah lalu kan kita sebut balik. Ustaz biasa sebut bangun pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi. Betul lah, bangun sebelum subuh. Jadi kalau orang yang bangun dah azan subuh baru bangun, itu memang susah nak dapat kejayaan lah. Kejayaan akhirat pun susah, dunia pun susah juga. Kemudian bangun pagi tadi, buat apa? Mandi, ambil air semayang. Kemudian semayang, kalau yang dijadualkan oleh Ustaz Ismail Kamus, 17 rakaat. Kan? Semayang 17 rakaat. 2 rakaat sunat wudu, 2 rakaat sunat tahajud, 2 rakaat
sunat wuduk, 2 rakaat sunat taubat. Wuduk, taubat. Okey? Nampak dah situ. Kemudian sambung lagi 8 rakaat sunat tahajud. Kan? 2, 4, 8. 8 campur 4 dah 12 itu. Kemudian tambah lagi sunat hajat 2 rakaat. Walaupun tak ada hajat pun sembahyang tiap-tiap malam. Kan Ustaz pesan, kita niat dalam sujud yang terakhir tu, ya Allah, makbulkan hajatku pada bila-bila masa aku minta ke arah kebaikan. Dah berapa dah situ? 14. Okey, tambah lagi 3 rakaat sembahyang sunat witir kalau kita tak sembahyang witir lagi. Jadi 17. Kemudian baca wirid. Wirid apa baca? Baca astaghfirullahalazim 1 kali, selawat kata Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 kali, dan zikir la ilaha illallah 300 kali. Kemudian tambah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali ataupun 100 kali, dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, habis lah masuk subuh. Sembahyang subuh berjemaah semua, qabliyah subuh, sampailah habis subuh. Bila dah habis subuh, wirid lah wirid lepas subuh tu. Kan? Antaranya baca Yasin lepas subuh. Tiap-tiap hari baca Yasin lepas subuh. Ini yang dijadualkan oleh Allah Yarham. Lepas subuh, baca Yasin. Okey, lepas pada tu buatlah apa benda. Kan? Bukan kata nak tu kita duduk atas tikar sembahyang 24 jam lah. Masuk waktu duha, sembahyang duha. 2 rakaat lah paling kurang. Eloknya 4 lagi elok, 6 lagi elok, 8 lagi elok. Kan? Buatlah semampu mungkin. Kemudian masuk zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur. Kan? Masuk asar, qabliyah asar. Masuk maghrib, sembahyang maghrib dan ba'diyah maghrib. Masuk isyak, sembahyang isyak dan ba'diyah isyak. Itu jadual yang ringkas. Cukup dah tu. Kata Ustaz, mudah-mudah. Kan? Itu boleh lah tu, orang kata ada rupa jugalah nak sampai ke Allah Ta'ala. Rupa tu ada jugalah. Jadi kalau dah itu boleh buat macam tu, nak tambah kemudian tu nak tambah banyak lagi, nak baca wirid ke apa lagi panjang-panjang lagi, itu tak apa. Itu buat hak mula-mula dulu, hak mudah-mudah dulu. Jangan kita terus pergi naik yang tinggi terus, nanti tak larat kita. Itu dia panggil salik. Maksudnya orang yang berjalan menuju ke Allah Ta'ala melalui amal ibadahnya. Allah Ta'ala kata dalam Quran benda, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, yakni berusaha buat amalan fina, pada kami, iaitu pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri tunjuk kepada mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Maka dia akan dapatlah jalan-jalan, dia akan dapatlah benda yang istimewa yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Istimewa tu tak tahulah, mengikut anugerah masing-masing. Baik, jadi kita baca sikit. Tak baca lagi ni, itu baru tajuk pun. Kata dia, sesiapa yang melalui jalan-jalan hidayah, berterusan dan tetap di atasnya, maknanya tadilah buat jadual tadi. Melalui jalan hidayah maknanya buat jadual. Jadual dia tu dia disiplin. Buat, kalau terlanggar pun dia qada. Kalau malam tu tak bangun qiyamul lail, katalah awak sepatut kita bangun, dia semayangkan tengah hari. Dia semayang waktu duha tu dia qada. Dia perbanyakkan sembahyang sunat pada waktu itu. Jadi siapa yang melalui jalan-jalan hidayah berterusan secara istiqamah dan tetap di atasnya, nescaya Allah akan membuka pintu dan membimbingnya. Bila dia buat berterusan itu, Allah Ta'ala buka pintu-pintu kebaikan dan Allah Ta'ala bimbing dia untuk capai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ialah salah satu peraturan menuju Allah. Ini salah satu peraturan. Peraturan dalam istilah orang tasawuf dipanggil peraturan orang salik, orang yang berjalan pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena ada disiplin jadual lah. Buat sendiri tuan-tuan pun tak apa. Nak tiru yang dalam kitab Hidayatul Salikin pun tak apa. Nak tiru yang dibuat oleh Allah Yarham Datuk Ismail Kamu pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi yang penting kita ada satu jadual hidup kita ni. Kalau tak ada jadual, tuan-tuan semua tak jadi. Kan? Hari ni rasa rajin sembahyang duha. Esok malah tak sembahyang. Jadi bila kita kena ada jadual, aku mesti 4 rakaat setiap hari duha. Katalah tertinggal, kita qada. Gitu. Itu maksudnya.
Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa yahdi ilaihi man yunib. Terjemahan dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang rujuk kembali kepadanya, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana ada satu lagi yang dinamakan al-ijtiba. Ni cara kedua pula. Ijtiba nama dia. Okey, tadi salik, ini ijtiba, tapi setengah ulama dia panggil majzub. Ni yang kedua ni dia panggil majzub. Itu istilah lah tuan-tuan semua. Jadi ijtiba ataupun majzub bermaksud pilihan, dan ini berlaku dalam sekelip mata sahaja. Allah menyatakan kepada saya, kamu serta seluruh manusia. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita siapa? Macam mana? Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah memilih sesiapa yang dikehendakinya untuk diberi petunjuk. Yang ini salah satu cara lagi Allah Ta'ala panggil kita. Cara macam mana Allah Ta'ala panggil kita? Dia panggil melalui ijtiba. Istilah setengah ulama tasawuf dia panggil majzub, jazbah. Allah Ta'ala tarik. Dia tak ada buat ibadat apa. Dia tidak ada puasa apa, tak ada qiyamul lail, tak ada disiplin hidup dia tadi yang kita sebut tadi, tak ada. Tiba-tiba saja pam Allah Ta'ala campak dan tarik dia masuk ke jalan ni, terus dia jadi macam tu. Ini dia panggil jazbah. Ramai juga ulama-ulama yang macam ni. Yang ini kita tak boleh nak harap yang nombor dua ni. Ini pilihan Allah Ta'ala sendiri. Kan? Kita disuruh berusaha yang nombor satu tadi. Yang nombor dua ini pilihan Allah Ta'ala. Terpulang pada Allah Ta'ala. Contoh. Saya ambil contoh. Nama dia Atabatul Ghulam. Pernah dengar tuan-tuan semua? Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam ni dia sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia terkenal dengan seorang yang kaki banyak buat maksiat. Hasan Basri tak pernah tengok muka dia. Dulu kan mana orang kenal muka sangat. Orang-orang buat maksiat ni, orang-orang jahat ni, kita kadang-kadang kenal nama je tuan-tuan semua. Macam orang-orang lama sebut botak cing. Dia tak pernah tengok pun muka botak cing macam mana. Betul ke botak cing tu botak? Kan? Cuma sekarang ni kalau orang jahat kita mudah kenal pasal ada Facebook, ada internet dan sebagainya. Jadi Atabatul Ghulam tuan-tuan semua, dia terkenal dengan seorang kaki maksiat. Satu hari dia masuk jalan-jalan, dia singgah kat masjid. Imam Hasan Basri tengah kuliah. Imam Hasan Basri berkuliah buat nasihat, bagi nasihat ke anak-anak murid dia. Wahai tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tinggallah maksiat, jangan buat maksiat. Tuan-tuan jangan jadi macam Atabatul Ghulam. Imam Hasan Basri sebut macam tu. Tuan-tuan jangan jadi macam Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam ni dia duduk depan tu dah. Imam Hasan Basri tak kenal. Terkejut dia. Ya Allah, nama aku disebut. Dengan sebutan Imam Hasan Basri itu, seolah-olah peti masuk dalam telinga dia, pam, kan, memekakkan telinga dia. Terus dia jadi seorang yang soleh. Terus dia rasa ingin bertaubat. Terus dia menyesal. Sejak daripada itu dia pun terus jadi orang yang soleh. Itu dia panggil ijtiba. Allah Ta'ala pilih. Ini masuk dalam bab inilah ijtiba. Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fudail bin Iyad, seorang penyamun jalanan. Sampai ke orang takut nak berjalan tengah malam nak pergi ke Mekah pada zamannya. Kenapa? Kerana takut diserang oleh Fudail. Tuan-tuan tengok cerita Fudail bin Iyad macam mana. Akhirnya orang dia duduk tengah-tengah, orang tu duduk tengah berehat di macam R&R lah, perhentian tu. Orang tu kata, jom kita teruskan perjalanan kita. Kata orang tu, dia kata, tak boleh, malam-malam ni Fudail ada ni, kata dia. Padahal Fudail duduk sebelah dia. Terkejut Fudail. Ya Allah, nama aku ni, kan. Jadi akhirnya menyebabkan Fudail tadi ditarik ijtiba tadi. Ditarik oleh Allah Ta'ala dan masuk ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh itu, sebab itulah kita tak boleh tengok manusia ni, walaupun dia tengah buat maksiat ke, dia tengah orang kata tak soleh ke, nampak huha-huha ke apa ke, kan, kita tak boleh pandang dia dengan pandangan yang buruk. Mana tahu suatu hari Allah Ta'ala ijtibak dia, tarik dia tu tuan-tuan semua, terus jadi wali Allah dia. Itu boleh saja Allah Ta'ala nak buat. Jadi kita tak boleh menghukum manusia. Itulah antara benda yang saya pelajar selama mana saya duduk dengan
Allah yarham Ustaz Ismail Kamus, dididik dan diterbiah, kita jangan menghukum manusia. Jangan menghukum manusia. Cerita saja benda salah, okey, ceritalah. Tapi jangan kata kau ni begini, ahli neraka, ni gini-gini, tak boleh. Kita jangan menghukum manusia. Okey, menghukum manusia ni benda yang tak betul. Sebab kita tak tahu apa nak berlaku pada dia lagi. Kita pun kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Kan? Mungkin kita ni Allah Ta'ala tarik, waliyazabillah, kan? Jadi macam-macam. Okey, baik, seterusnya. Itu dia panggil ijtibak. Okey, jadi sebab itulah kita bila berhadapan dengan manusia, siapa saja orang tu, jangan pandang lekeh dia, jangan pandang hina kat dia, kita tak tahu apa kesudahan dia. Okey, mungkin Allah Ta'ala nak tarik dia apa semua. Kita sekarang duduk di jalan yang pertama, berusaha nak sampai ke Allah Ta'ala. Okey, baik. Kemudian seterusnya, mampukah anda berhujah dengan Allah? Kita ialah hamba-hambanya. Justru kita tidak akan mampu berhujah. Kan? Tetapi kita memiliki kemampuan untuk memohon kepada Allah dalam keadaan kita semua memerlukannya. Jadi kita tak boleh nak berhujah. Ya Allah, kenapa kau tak pilih aku? Kita ni hamba Allah. Itu terpulang pada Allah. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat mengikut kehendak Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak berhujah dengan Allah Ta'ala macam tu. Tu dia kata, mampukah kita berhujah? Ya Allah, kenapa? Sebab kita ni hamba. Ikut Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala nak pilih kita ke, nak pilih orang tu ke, nak pilih orang ni, itu hal, itu urusan Allah Ta'ala. Ijtibak tadi, Allah Ta'ala yang pilih. Kita tak mampu nak buat, tak mampu nak berhujah dengan Allah. Tetapi kata dia, kita mampu untuk berdoa. Di sinilah dia letakkan satu doa di sini yang pendek saja, doanya mudah saja kita hafal tuan-tuan semua. Allahumma ja'alna mimman ijtabaitahum. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan yang engkau pilih. Ya Allah, jadilah kami orang yang engkau ijtibak tadi, engkau pilih tadi. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang engkau pilih. Doa sentiasa tuan-tuan semua. Mungkin suatu hari nanti Allah Ta'ala makbulkan doa kita dan Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan semua, dan akhirnya kita berada di jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala, jalan yang dilalui oleh para nabi, para awliya dan juga para salihin. Itu ijtibak. Doa lah. Ini dia Syekh Syair Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti bagi doa pendek. Allahumma ja'alna mimman ijtabaitahum. Itu bahasa Arab. Kalau Melayunya, ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan yang engkau pilih. Sentiasa doa supaya Allah Ta'ala pilih kita. Kemudian mohonlah kepada Allah berulang kali. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkannya. Tetapi anda tidak boleh menyoal, mengapa Allah tidak memilih saya? Tak boleh soal. Kenapa tak boleh soal? Sebab kita ni hamba. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu tak boleh tanya Allah Ta'ala sebab apa buat begini, sebab apa buat begini. Wa hum yus'alun. Kamulah yang akan ditanya di akhirat besok-besok apa yang kamu buat. Jadi kita jangan soal Allah Ta'ala, pasal apa ya Allah kau tak pilih aku? Pasal apa ya Allah kau tak jadikan aku? Tak boleh. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita boleh berdoa tadi, Allahumma ja'alna mimman ijtabaitahum. Kalau anda menyoal begini kepada raja-raja, katalah kalau kita soal benda macam ni kat raja-raja. Tuanku. Tuanku, kenapa tuanku tak lantik saya jadi menteri? Tuanku, kenapa tuanku tak lantik saya jadi governor? Kan contohnya. Kita soal kat raja macam tu. Boleh tak tuan-tuan semua? Kalaulah anda menyoal begini kepada raja-raja, tentu mereka akan mengenakan hukuman kepada anda. Sebab ini adalah soal cinta, sementara cinta Allah telah terlebih dahulu wujud sebelum cinta manusia. Sebab benda ini soal cinta. Sedangkan cinta Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala cinta tu dah wujud sebelum daripada kita ada lagi. Kan? Kita tak ada lagi, Allah Ta'ala dah ada dah cinta pada orang ni. Sebab apa? Sebab ilmu Allah Ta'ala itu qadim, sedia kala. Jadi jangan persoal. Tak boleh nak persoal kenapa tak pilih aku dan sebagainya. Cuma bolehlah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang engkau pilih. InsyaAllah. Baik.
InsyaAllah malam besok kita sambung lagi kepada pelajaran yang ketiga. Cukuplah kematian sebagai peringatan. Tuan-tuan semua, kematian ni sebagai peringatan yang besar bagi kita. Sama ada kematian kita sendiri, kita ingat kita akan mati, ataupun kematian orang lain. Sebab itu kita disuruh pergi ziarah orang yang nazak nak meninggal. Kita disuruh menziarahi orang-orang yang hampir mati. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab dengan kematian ini, dengan kita tengok orang mati, orang yang hampir mati ini, menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah adanya munculnya istilah daripada apa? Kematian yang menghidupkan. Apa makna kematian yang menghidupkan? Mati yang kita tengok tu kadang-kadang boleh menghidupkan hati kita. Terutama sekali kalau kita tengok orang-orang yang soleh, orang-orang yang wara, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala meninggal. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala pilih cara mereka meninggal. Allah Ta'ala jadikan kematian mereka begitu baik, kan? Jadi kita rasa hidup hati kita, kan? Berapa ramai orang yang lepas Allah yarham Tuan Guru Ni Aziz meninggal, telefon, WhatsApp kan, ya Allah Ustaz, Tuan Guru Ni Aziz meninggal, Masya Allah, ramai orang semayang. Oi, tak tinggal Qiyamul Lail, saya tak nak tinggal dah Qiyamul Lail. Itu maknanya kematian menghidupkan. Lepas kematian Allah yarham Ustaz Arundin, berapa ramai orang berkata, aku nak buat amalan macam Allah yarham Ustaz Arundin. Lepas kematian Ustaz Ismail Kamus, aku nak buat, nak beramal, nak tiru amalan Ustaz Ismail Kamus, kan? Yang WhatsApp, yang tanya, apa amalan Ustaz Ismail Kamus? Ustaz Ismail Kamus buat apa? Baca Ustaz Ismail Kamus apa? Itu dipanggil kematian yang menghidupkan. Okey, insya-Allah. Jadi kita rasa bila tengok mati tu jadi suatu pengajaran dan nasihat bagi diri kita. InsyaAllah itu pelajaran yang ketiga. InsyaAllah kita sambung pada malam besok. InsyaAllah. Jadi setiap malam satu pelajaran. Dia ada 132. Tak tahulah sempat habis ke tak, kan? Kita bacalah sebagai peringatan. Tazkirah. Peringatan di antara maghrib ke isyak. InsyaAllah. Ada soalan ke? Antara bacaan Al-Quran dan berzikir, mana lebih afdal untuk kita perbanyakkan? Baik tuan-tuan semua, Al-Quran ada waktu dia kita baca. Zikir pun ada waktu kita baca. Ketika waktu disuruh membaca zikirlah paling afdal. Contoh, kita nak masuk bilik air, disuruh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah yang afdal. Kalau kita ambil Quran baca kat situ tak afdal. Contoh pada waktu pagi, Nabi suruh kita baca zikir pagi. Azkarus sabah wal masa', zikir pagi dan zikir petang. Apa yang Nabi baca pada waktu pagi, kan, disusun oleh Imam Hasan al-Banna dalam Ma'thurat, disusun oleh Imam Habib Alawi, Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab, dalam bacaannya yang panggil Al-Wirdul Latif, dan macam-macam lagi lah, kan, susunan ulama zikir pagi, zikir petang. Jadi yang dibaca pada waktu pagi dan petang, zikir pada waktu khusus, zikirlah yang afdal, kan. Zikir nak tidur, zikir nak apa tu. Tetapi selain daripada waktu khusus macam tu, maka baca Quran lah afdal. Baca Quran lah yang paling afdal. Jadi kita tengoklah, nak tahu zikir ke afdal ataupun baca Quran afdal, tengok tempat ni Nabi suruh buat apa. Tempat ni Nabi suruh baca zikir, zikir lah. Tempat ni Nabi suruh buat apa? Tak ada buat apa, baca Quran lah afdal. Zikir paling afdal sekali. Okey, baik. Reka-reka saya jawab ni, baik. Ya Allah. Puan Siti Salim Hilma Hidayat, terkadang saya tersilap bacaan semasa solat. Contohnya semasa duduk antara dua sujud saya terbaca tahiyat, atau sebaliknya semasa tahiyat bacaan duduk antara dua sujud. Perlukah sujud sahwi? Ya, sunat sujud sahwi. Kerana kita telah memindahkan rukun, bukan rukun, kita telah memindahkan qauli, bacaan. Bacaan sepatut kita baca tempat lain, kita baca di tempat lain. Maka disunatkan kita sujud sahwi. Sunat, bukan kata wajib, sunat.
Kalau kita tak sujud sahwi pun tidak menjadi masalah, tidaklah kata batal sembahyang. Sebab hukum sujud sahwi ni adalah sunat. Okey, insya-Allah. Setakat ini saja dulu, insya-Allah. Kita dah masuk Isyak, kita jumpa besok lah, insya-Allah. Jadi macam mana tuan-tuan semua? Nak teruskan waktu macam ni ke atau lepas Isyak? Cuba komen sikit, nak teruskan waktu macam ni atau pukul 9? Malam besok kita teruskan waktu macam ni jugalah. Molek lepas Isyak. Okey. Okey. Ramai yang kata elok lepas Isyak lah, sebab tak kelang kabut. Dah selesai sembahyang Isyak semua dah. Okey. Malam besok kita sambung, kita mulakan lepas Isyak lah, pukul 9, 9:30. Pukul 10 saya ada kelas lain pula dengan satu grup yang lain. Jadi kita eloklah 9:30 setengah jam cukup lah. Okey, insya-Allah. Pukul 10 saya ada kelas dengan kelas tertutup untuk bacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah pukul 10. Jadi insya-Allah 9:30. Malam besok kita sambung pukul 9 sampai 9:30. Eloklah insya-Allah lepas maghrib tu boleh berzikir panjang sikit, boleh wirid dan sebagainya. Itu. Saya pun suka 9 juga. Cuma itulah tanya pandangan orang ramai. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, insya-Allah malam besok kita sambung lepas Isyak.